tengok. Wah, cantiknya. Banyak betul lah produk gunakan motif batik. Apa ni? Kenapa yang ini tak ada corak, tak ada warna? Ada span, ada warna. Kita cubalah. Agak-agak apa yang akan jadi ya? Ada tulisan lah. Alamak. Apa ni? Mesej rahsia ke? Mari kita tengok lagi tulisan bawah. Macam ada lelaki je ni. Wah, apa ni? Ada orang cuba hantar saya mesej rahsia ke ni? Wah, jom berkarya di Dek TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid di rumah. Anda sedang menonton tahap 1 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Hari ini kita nak lakukan aktiviti yang menarik kawan-kawan. Hai, saya Nisa K akan bersama dengan murid-murid sepanjang episod ini. Hari ini yang bersama-sama dengan kita ialah Cikgu Izwa Fahmi Hawari yang merupakan penolong kanan petang Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Subang Shah Alam. Selamat datang Cikgu. Hai, Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput dia. Baiklah murid-murid, episod kali ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nurul Adina Rashid dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan. Nisa harapkan murid-murid di rumah semua sudah bersedia. Hari ini kita nak lakukan aktiviti apa ni Cikgu Fahmi? Apa yang kita nak belajar? Wah, nampaknya Nisa pun memang tak sabar ya nak bersama-sama dengan saya untuk berkarya pada kali ini. Betul. Okey, kalau Nisa perhatikan dalam studio banyak set yang berwarna-warni. Inilah yang dikatakan sebagai batik. Batik. Ya, batik. Macam baju saya Cikgu corak batik. Nampak. Saya pun bertali leher batik juga. Wah. Okey, baik. Okey, untuk pengetahuan Nisa, apakah yang dikatakan sebagai batik? Okay, kalau Nisa tengok banyak ya yang orang kata memakai batik dari segi pakaian, tetapi apa yang kita boleh katakan batik itu ialah sebenarnya merupakan sebuah karya ataupun gubahan yang menampilkan corak yang berwarna-warni serta mempunyai motif dan juga imej yang tersendiri. Baik. Cikgu, saya lihat kan corak batik ni ada bunga, ada daun. Memang kebanyakan corak batik menggunakan bunga dengan daun ke Cikgu? Tidak semestinya kalau merujuk kepada batik itu menggunakan warna dan juga corak yang terang dan menarik yang ditampilkan melalui warna yang mana ia boleh ditonjolkan dengan motif, pelbagai motif. Kalau diperhatikan ini ialah motif flora. Kita boleh juga hasilkan motif fauna ataupun mergasatwa ya. Kemudian kita juga ada motif geometri. Ini boleh kita tampilkan dalam penghasilan batik. Baiklah, jom kita tengok di hadapan Kak Nisa ni murid-murid ada contoh-contoh hasil karya daripada motif batik kan Cikgu kan? Ya, betul. Wah, boleh jadi beg kertas, boleh jadi lukisan, pada baju pun boleh ya Cikgu. Okey, kalau diperhatikan nampak tak benda ni? Apa sebenarnya ni? Apa tu Cikgu? Okey, inilah canting. Biasanya canting ini kita gunakan dalam penghasilan batik. Baik. Okey, untuk pengetahuan Nisa ya, biasanya kita akan gunakan lilin yang cair, kita masukkan ke dalam dapur ni. Okey, kemudian kita letakkan di atas kain dan akhirnya lilin yang cair itu akan keluar melalui corong ni dan kita hasilkanlah batik. Oh, begitu. Itulah penghasilan batik yang sebenarnya. Baik. Boleh Cikgu saya nak cuba? Boleh. Oh, ini namanya canting ya Cikgu? Ya, betul. Canting. Kita letakkan lilin panah dalam ni ya tadi Cikgu? Ya, kita akan letakkan lilin yang cair. Yang cair. Kemudian keluar daripada corong. Dan kita boleh saya pinjam Cikgu lukisan? Saya pun nak juga. Kita akan mencanting. Macam ni ya Cikgu? Ya, betul. Macam mana kita nak tahu kita lukis bunga? Biasanya kita dah plan dulu, kita dah rancang apa yang hendak kita lukis di atas permukaan kain. Kebiasaan kita gunakan kalau menggunakan lilin. Baiklah, sangat-sangat menarik dan saya pasti banyak aktiviti seni yang kita nak lakukan menggunakan corak batik. Betul ke Cikgu Fahmi? Betul. Baiklah, tapi murid-murid di rumah sabar dulu. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke tahap 1 Didik TV KPM. Saya nak canting yang ni. Tu.
TV KPM. Murid-murid, anda sedang menonton tahap 1 di Didik TV KPM bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Dan hari ini kita nak buat karya berdasarkan motif batik bersama-sama dengan Cikgu Fahmi. Cikgu, saya dah tak sabarlah nak buat aktiviti. Kawan-kawan kat rumah pun ada yang dah bersedia ni, Cikgu. Kita nak buat apa ni, Cikgu? Okey, baik. Tanpa buang masa, nampaknya Nisa pun teruja, tak sabar-sabar nak berkarya pada hari ini. Baik, kita akan menghasilkan sebuah karya batik, tetapi bukan menggunakan canting. Kita akan menggunakan teknik campuran, iaitu kita akan menggunakan teknik lukisan dengan mengaplikasikan kesan-kesan garisan dan juga teknik catatan yang mana kita menggunakan medium basah untuk mewarnakan image ataupun Okey, apa bahan-bahan kita perlukan, Cikgu? Tanpa membuang masa, saya akan terangkan beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan karya mudah dalam menghasilkan batik. Okey, yang pertama sekali sudah tentulah kita memerlukan kertas lukisan. Ya, kertas lukisan. Apa guna kertas lukisan ni? Kita nak melukis je, Cikgu. Sudah tentulah untuk menghasilkan karya batik di atas permukaan kertas lukisan. Dan seterusnya bahan yang paling utama ialah kita akan menggunakan krayon. Krayon. Krayon ni tidak kira warna kan, Cikgu, kan? Apa-apa saja. Baik. Apa guna krayon ni agak-agaknya? Krayon, biasa saya guna krayon untuk mewarna atau untuk melukis. Tetapi pada kali ini kita akan menghasilkan garisan untuk menghasilkan image ataupun motif, iaitu motif flora yang kita akan gunakan dalam menghasilkan batik. Baik, seterusnya setelah kita menghasilkan garisan dengan menggunakan krayon, kita memerlukan bahan untuk mewarna. Okey, boleh terangkan tak, Nisa, apakah bahan-bahan kita gunakan untuk mewarna? Alamak, saya ada warna hijau, kuning, tapi apa nama dia ni, Cikgu? Inilah dia watercolor ataupun warna air. Warna air. Biasanya warna air ni kita gunakan sinonim dalam penghasilan karya batik kerana warna air ni bila kita sapu di atas permukaan kertas lukisan yang mempunyai kesan garisan krayon, warna dia tidak akan bercampur ataupun tidak akan terkeluar daripada kesan garisan. Sebabnya krayon ni bertindak sebagai resist, maksudnya dia ada penghalang ya, Cikgu? Dia menghalang air. Itulah, ya. Baik, Cikgu. Kalau yang ini warna air yang dalam bekas-bekas berwarna-warni ni warna apa, Cikgu? Selain pada warna air, kita juga boleh menggunakan warna tempera sebenarnya. Tempera. Ini ialah warna tempera. Baik. Selain pada itu, untuk memastikan yang penghasilan karya batik ini sentiasa berada dalam keadaan yang kemas, kita memerlukan perkakas yang lain jugalah, seperti berus lukisan. Berus. Yang ni. Berus ni pelbagai saiz pun boleh, Cikgu, boleh. ya? Biasanya kalau hasilnya agak halus, kita gunakan berus yang kecil. Kalau menggunakan ruang yang luas, image yang besar, kita gunakanlah berus yang besar sikit. Yang ini? Ini untuk meletakkan watercolor. Meletakkan warna air kita tadi tu, ya, Cikgu, ya? Saiz besar ke kecil ke tak apa, Cikgu, kan? Ya, betul. Saya kecil je, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Jom kita teruskan. Baik. Kita akan teruskan ni. Untuk langkah pertama, mula kita memerlukan krayon untuk menghasilkan kesan garisan. Jadinya, untuk menunjukkan kesan garisan yang sempurna, biasanya kalau tahun 1 kita menggunakan motif yang mudah lah. Baik. Ya? Sebagai contoh, ini adalah hasil yang telah dihasilkan, ya, dengan menggunakan motif-motif yang mudah. Yang ini namanya motif pucuk rebung. Pucuk rebung. Nampak tak? Dia macam bersegi-segi, kan? Macam segitiga lah, Cikgu. Kerana ni apa? Image apa ni yang bertebaran? Bunga. Inilah namanya motif flora. Flora. Maksudnya kita menggunakan motif flora ni yang dihasilkan daripada krayon. Ya. Kemudian kita gunakan krayon untuk menghasilkan image-image seperti bunga, pucuk rebung dan garisan-garisan berombak. Jadi kita gunakan krayon setelah selesai menghasilkan lukisan motif flora ni, kita mulakan proses untuk mewarna. Jadi, saya nak uji kemahiran Nisa. Alamak. Boleh tak Nisa hasilkan warna-warna yang menarik untuk menampilkan batik ni, ya, dengan menggunakan warna-warna yang menyerlahkan motif ni nantilah. Baik, jom. Boleh, Cikgu, tak ada masalah. Murid-murid di rumah, jom kita lakukan bersama-sama. Mungkin Cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak hasilkan motif seperti yang dah ada di tangan saya ni, Cikgu. Mesti tertanya kan, bagaimana kita nak menghasilkan motif dengan menggunakan krayon. Jadi saya akan, sementara Nisa menggunakan media warna basah untuk mengecat, saya pula akan menunjukkan cara bagaimana caranya untuk menghasilkan garisan-garisan bagi menampilkan image yang
yang kita kendaki seperti bunga, garisan-garisan berombak, pucuk rebung. Okey. Langkah pertama kita gunakan pembaris. Ini untuk tahap satu kita akan gunakan imej yang mudah lah biasanya ya. Biasanya kalau tak yakin untuk menampakkan garisan lurus, kita bolehlah gunakan pembaris. Okey, kalau tidak yakin untuk menggunakan krayon, kita lakarkan dulu dengan menggunakan pensel supaya kita rasa yakin apabila kita menggunakan krayon untuk menghasilkan garisan-garisan di atas kertas lukisan. Jadi saya akan tunjukkan mula kita akan hasilkan garisan dahulu. Okey, garisan ni agak-agak yang boleh kita nampak lah. Okey, kemudian kita mulakan dengan motif pucuk rebung. Biasa pucuk rebung tu dia berbentuk segitiga. Jadi kita agak-agaklah motif segitiga, saiz anggaran saiz berapa itu adalah bergantung kepada kreativiti kita. Kita buat motif segitiga ni secara berulang-ulang untuk menampilkan motif pucuk rebung. Okey, jadi kita akan hasilkan. Cikgu buat yang besar ke kecil ke tak kisahkan cikgu kan? Kalau kita nak menghasilkan corak yang menarik, kita hasilkanlah corak yang besar. Kalau kita nakkan hasil yang orang kata untuk bahan-bahan yang kecil, kita gunakanlah imej yang agak kecil. Jadi ini ialah asas. Asas untuk menampakkan bentuk pucuk rebung. Tapi kita tidak membiarkan pucuk rebung ni kosong saja. Tak siap lagi cikgu. Tak siap lagi. Kita bolehlah lakarkan bunga. Sebab namanya motif flora, jadi kita lakarkanlah dengan bunga ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau dekat sini saya nak buat gambar daun lah. Saya buat gambar daun berulang-ulang. Okey. Jadi dengan menggunakan pensel, kalau kita yakin menggunakan krayon, kita boleh teruskan menggunakan krayon. Boleh cikgu. Sebagai contoh, saya menggunakan krayon, saya menggunakan warna biru. Jadi saya pun teruslah lakarkan bentuk tumbuh-tumbuhan di atas kertas lukisan ini yang telah diletakkan tanda dalam segitiga ni lah. Maksudnya pucuk rebung ni juga adalah berfungsi sebagai penanda untuk kita memastikan yang imej yang kita hasilkan ni adalah berulang-ulang serta tepat dan juga bentuk yang sama. Jadi kalau yakin kita boleh terus menggunakan krayon. Kalau tak yakin kita gunakanlah pensel. Jadi sementara Nisa sudah sedang menggunakan media warna untuk menghasilkan warna-warna yang menarik, sementara itu saya akan teruskan dengan menghasilkan corak-corak yang saya rasa boleh menampilkan bentuk yang menarik. Okey, untuk pengetahuan Nisa sebenarnya dalam penghasilan batik ni sebenarnya ada beberapa jenis batik tau. Kita ada batik tulis, kita ada batik blok, kemudian kita ada batik celup. Okey. Dekat mana biasanya kita nak tengok orang buat batik ni cikgu? Kalau biasanya kat Pantai Timur banyak. Seperti di Terengganu, Kelantan. Kalau ada masa bercuti, bolehlah ajak Nisa dan juga keluarga untuk pergi ke tempat-tempat penghasilan batik lah. Mesti menarik kan cikgu kan? Ya, betul. Di sana memang orang kata terkenal lah dengan penghasilan batik yang menarik. Kita juga boleh gunakan kemana kita untuk menghasilkan batik secara spontan. Maksudnya dibekalkan dengan bahan-bahan seperti cantik, kita gunakan sendiri dengan warna sendiri. Maksudnya kita gunakan penghasilan batik bukan di atas kertas, tapi kita buat di atas kain kalau kita berada di sana. Jadi kita boleh merasakan betul-betul cara membuat batik yang sebenar. Saya nak cuba warna lain lah, boleh cikgu ya? Ya, boleh teruskan. Gunakan dengan warna-warni, maksudnya boleh menampilkan warna yang menarik. Sebaik-baiknya kita gunakan warna yang boleh menampilkan imej yang orang kata menampilkan imej yang pro dan kontra lah. Pro dan kontra? Maksudnya motif ni kalau kita menggunakan warna yang sama mestilah tenggelam kan. Jadi kita gunakan macam contohnya motif bunga ni warna yang terang, warna tanahnya warna yang gelap. Saya cuba ya cikgu. Ya, teruskan. Okey. Dalam menghasilkan karya ni kita perlukan kesabaran ni kita tak boleh tergopoh gapah. Kalau tergopoh gapah sudah tentulah hasil kita akan comot. Maknanya kita kena berhati-hati. Ya, betul itu. Perlahan-lahan. Jadi ini ialah salah satu daripada bentuk pucuk rebung, motif pucuk rebung yang telah dihasilkan, di mana dalam pucuk rebung ni kita ada nampak ada daun-daun, garisan berombak mengikut kreativiti. Baik, sebenarnya kosong lagi. Jadi saya nak tambahkan lagi imej-imej yang kita rasa nampak kosong ni. Maknanya boleh lukis lagi ya cikgu? Boleh tambah mengikut kreativiti. Boleh lagi lah kawan-kawan
Betul. Tambah lagi. Maknanya Jadi, kalau ada ruang kosong tu kita boleh tambah lagi. Betul itu. Jadi saya akan letakkan bunga di atasnya lah ya. Bunga 5 kelopak pula. 5 kelopak. Baik. Jadi kalau kawan-kawan murid-murid yang berada di rumah ni kalau rasa yakin dah biasa menggunakan krayon untuk berkarya, terus gunakan krayon. Jadi kalau masih rasa ragu-ragu bolehlah gunakan pensel untuk dahulu membuat lakaran. Kemudian Baik. kita ikut gunakan krayon untuk mengikut garisan di atasnya. Baik ya. Okey, nampaknya karya saya pun dah lebih daripada separuh siap ni. Alamak. Ya. Saya dah gunakan beberapa warna. Terus gunakan warna-warna yang menarik ya. Dan yang penting jangan lupa buat dengan teliti dan juga cermat supaya hasil karya kita menjadi lebih menarik. Okey. Baik cikgu. Cikgu, saya sekarang tengah mewarna bunga. Bunga warna merah sebab saya suka bunga apa yang warna merah? Bunga raya. Ya, betul itu. Bunga kebangsaan Malaysia kan cikgu kan? Ya, betul. Baru belajar hari tu dengan cikgu saya yang lagi satu tu cikgu. Sekarang saya gunakan warna merah. Okey tak? Kawan-kawan di rumah, cikgu okey ke setakat ni? Wah, setakat ni memang nampak cantik dan menarik ni warna. Saya nak tambah lagi ni. Nampak menimbulkan motif di situ Okey. Jadi karya yang jadi Nisa boleh meneruskan hasil karya dengan mewarna. Sementara itu saya tunjukkan ini adalah contoh asas yang mana saya telah menggunakan krayon untuk menghasilkan motif. Seperti bunga, garisan-garisan yang membentuk motif berulang-ulang ya. Okey. Baik, kemudian agaknya kalau karya Nisa ni dah siap nampak menarik. Lepas ni boleh pula sambung yang ni pula boleh cikgu, tak ada masalah. Saya dah pandai. Ya, saya pun teruja ni nak tengok macam mana hasil karya Nisa setelah habis mewarna nanti. Cikgu, mak saya kata kalau saya warna cantik-cantik, nanti lukisan saya boleh jual. Ya, betul. Kalau memperkatakan tentang jual tu sebenarnya karya batik kita ni sebenarnya boleh dikomersialkan ya. Ya, betul. Macam mana tu cikgu? Banyak cara ni. Nisa boleh hasilkan dengan cara yang pelbagai seperti hasilkan dalam bentuk hiasan, dalam bentuk kad, dalam bentuk kad ucapan dan juga sebagainya. Maknanya cikgu lepas saya lukis ni nanti bolehlah saya gunakan kertas lukisan ni sebagai kad cikgu ya. Saya hantar kat kawan saya. Satu lagi, ketika Nisa mewarna jangan risau kerana lilin yang ada melakari motif ni sebenarnya dia kalau kita applykan warna air dia tak akan terkeluar sebab dia buat resist jadi dia dia macam kalis air ke cikgu? Betul, kalis air. Bila kalis air dia maksudnya warna ni akan sentiasa berada dekat dalam image yang terhasil. Canggihnya kalis air. Betul. Itu sebabnya kita menggunakan lilin. Kalau penghasilan batik sebenarnya kita menggunakan lilin cair, tetapi dalam pengkaryaan secara kreatif kita menggunakan krayon. Wah. Maknanya boleh guna pensel warna tak cikgu? Kalau menggunakan pensel warna agak-agak warna tu dia akan bercampur tak? Boleh jadi rasanya. Kalau kita nak membagaikan karya, kita boleh juga menggunakan pensel warna. Tetapi motif tujuan utama kita menggunakan krayon ni adalah untuk menampakkan yang penghasilan batik yang sebenarnya menggunakan lilin. Tetapi dalam karya ni pun kita menggunakan lilin juga, tetapi warna lilin. Warna lilin. Ya, betul. Kenapa cikgu? Sebab krayon buat daripada lilin ke cikgu? Sudah semestilah krayon ni dihasilkan daripada bahan-bahan yang mempunyai unsur-unsur lilin kerana apabila kita mewarna dengan menggunakan media basah, lilin ni maksudnya dia tidak akan bercampur. Jadi sekurang-kurangnya garisan yang terhasil daripada krayon ni dia akan memegang warna itu supaya tidak terkeluar daripada garisan. Jadi ini memudahkan kita untuk mengawal berus yang kita pegang. Baik. Saya nak siapkanlah lukisan ni. Lepas tu saya nak siapkan lukisan yang cikgu minta tu ya. Boleh cikgu saya tengok? Silakan. Motif batik. Nanti Kak Nisa nak siapkan yang ni juga. Ini adalah motif yang mudah yang boleh kita hasilkan. Lepas tu nak siapkan yang ni juga. Banyaknya nak kena siapkan ni. Kalau macam tu kita rehat dululah boleh cikgu? Boleh. Murid-murid di rumah kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke tahap 1 pendidikan seni visual di Didik TV KPM. Warna apa pula ya? Didik TV
KPM. Nak cepat. Dah siap. Kawan-kawan, selamat kembali ke tahap 1 pendidikan seni visual. Nampak tak? Nisa dah siapkan dah. Ini dia motif batik. Cikgu Fahmi, cantik tak? Wah, nampak tak kita telah menghasilkan batik menarik, nampak Nisa dengan gaya Nisa tersendiri. Baik. Saya pula dengan gaya yang tersendiri. Kita boleh menghasilkan pelbagai jenis batik. Baik. Ni corak apa ya cikgu? Sama jugalah corak bermotifkan flora. Baik. Nampak ada daun bermotifkan pucat rebung. Wah, Okey, kemudian cantiknya. apa yang kita nak buat dengan hasil karya kita ni, Nisa? Kalau saya tak gantung dekat dinding, saya nak buat apa dengan batik saya ni cikgu? Kita boleh menggunakan pelbagai cara untuk menampakkan yang batik ni boleh menampilkan dalam bentuk yang paling kreatif. Sebagai contoh, kita boleh yang macam ni. Cuba kita buka cikgu. 1, 2, 3. Wah, mekar berwarna-warni. Warni. Cantiknya. Jadi apabila hasil daripada karya batik di atas kertas lukisan telah kita selesaikan, Baik. kita boleh menggunakan teknik lipatan pula. Teknik lipatan. Untuk menghasilkan inilah kipas ni. Kipas. Wah, yang Nampak ni tak jadi mekar kipas tangan. Ya. Selain Baik. pada itu juga, saya nak terangkan pada Nisa, daripada karya batik ni kita tidak hanya jadikan sebagai hiasan saja. Kita boleh jadikan sebagai produk untuk kita gunakan. Sebagai contoh, kita tampilkan bentuk fail. Fail, Kita baik. boleh letak apa-apa hasil karya kita kat dalam ni. Wah. Saya nak letaklah saya punya karya kat dalam ni. Tumpang cikgu, saya tak ada fail batik. Lepas tu kita boleh hantar kat cikgu. Nanti mesti Ya. cikgu kata, wah kemasnya. Macam kan? Tak dalam fail. Betul itu. Baik. Selain daripada tu, pada tu kan cikgu? Kita boleh menggunakan hasil batik ni untuk menghasilkan bookmark. Penanda buku ya cikgu? Ya, betul. Dan juga kita boleh gunakan untuk sebagai kad. Boleh tulis ucapan dekat belakang ni cikgu? Ya, betul. Saya nak hantarlah dekat kawan saya. Selain daripada tu cikgu, apa lagi yang kita boleh gunakan untuk motif-motif batik ni? Di hadapan saya tu nampak macam bekas pensel je cikgu. Ini adalah di antara batik yang kita komersialkan ya. Batik tidak hanya digunakan sebagai pakaian semata-mata, tetapi sekarang ni boleh digunakan sebagai bahan yang ataupun alat yang kita boleh gunakan untuk dikomersialkan, untuk dijual ya. Wah, maknanya cikgu, apa yang kita lakukan ni, kita kena buat apa yang hari tu cikgu dah beritahu saya. Apresiasi seni ke? Betul, ya betul itu. Baik, berkatakan tentang apresiasi, boleh tak Nisa ceritakan pada saya apakah unsur seni yang boleh dilihat dalam penghasilan batik ni? Unsur seni, ingat tak kawan-kawan yang cikgu ajar dekat kelas? Bila dia ada corak yang sama, 1, 2, 3, apa ya kalau diulang-ulang? Harmoni ke cikgu? Bukan harmonika, harmoni. Harmonika tu alat muzik. Baik, tak apa. Ini namanya saya gurau saja ni saya. Okey, baik. Ini namanya corak harmoni. Kerana apa? Kerana berulang-ulang menggunakan motif yang berulang-ulang dengan menggunakan warna yang sama. Jadi mengambil kesan yang harmoni. Satu lagi, kalau ni saya tengok ya, dia macam naik turun, naik turun, naik turun. Kemudian dia macam beralun. Ini namanya apa? Ada kesan apa tu? Apa yang kita tengah buat ni? Garisan ombak beralun ke cikgu? Ya, tapi kita namakan sebagai pergerakan. Unsur pergerakan. Betul lah Nisa cakap tadi tu. Ada beralun-alun, tapi bukan corak dia yang bergerak-gerak, tapi kesan ilusi. Contoh macam ni cikgu, ada beralun, bergerak. Kalau ini nampak macam dia macam melingkar-lingkar. Nampak pandangan mata kita akan mengikut kesan-kesan naik ke atas. Garisan ni, ke atas, kat bawah. Itulah yang dinamakan sebagai kesan pergerakan. Pergerakan dari segi ilusi. Baik cikgu, memandangkan kita dah lakukan aktiviti batik bersama-sama, saya nak tanya secara keseluruhannya, seluruh kelas ini daripada mula hingga sekarang, bagaimana dengan prestasi saya cikgu? Nampaknya begitu teruja saya melihatkan hasil karya Nisa. Kalau diberikan 10 bintang, saya akan bagi 10 bintang. 10 bintang. Untuk murid-murid di rumah pun dapat 10 bintang sebab kita lakukan bersama-sama. Tapi kan cikgu, bagaimana kalau ada kawan-kawan di luar sana yang nak dapatkan bahan pembelajaran yang lebih lagi? Ibu bapa ada yang tanya tu. Untuk murid-murid tahun 1 dan juga penjaga yang ingin mendapatkan hasil pembelajaran, kita boleh melayari pelantar D5
KPM. Baiklah, Pelantar Delima KPM ya. Murid-murid boleh dengan bantuan ibu bapa betul. dan juga penjaga masing-masing untuk mendapatkan lebih bahan pembelajaran. Baiklah cikgu, kelas kita dah tiba di penghujung ya cikgu. Banyak tak sempat lagi. kita nak buat hasil karya yang lebih lagi kan. Tak apa cikgu, nanti kita buat sama-sama lagi dalam kelas. Okey cikgu, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Izwa Fahmi dari Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Subang Shah Alam dan juga juru bahasa isyarat kita hari ini Cikgu Nurul Adina Rashid dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih murid-murid di rumah. Semoga semuanya berkarya nanti. Baiklah, kita jumpa lagi. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye. Jadi kipas.